Mungkin kita boleh sambungkan dulu kepada Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik Prof, kita akan bersama dengan Prof untuk tempoh saya kira dalam tempoh 15 ke 20 minit yang akan datang. Kita nak membincangkan situasi terkini politik di mana kita nak melihat kepada strategi pembentukan Kabinet Baharu Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baru. Tapi sebelum itu, seperti yang saya nak war-warkan kepada anda semua penonton Astro Awani, ketika ini kami sudah pun mendapat visual di mana Ahli Parlimen Berar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah pun bergerak ke Istana Negara. Cuma visualnya belum dapat kami sambungkan kepada anda. Kami akan lakukan secepat mungkin selepas ini, dan kita nak teruskan dahulu kepada Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof, teka-teki ini mungkin hampir terjawab hari ini, siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri, siapa yang akan menduduki tampuk kepimpinan tertinggi negara. Jadi Prof, bagaimana Prof melihat strategi yang paling utama dalam membentuk dalam membentuk Kabinet Baharu Negara, Prof? Sudah tentulah kalau kita lihat kepada situasi semasa, kita dapati bahawa Datuk Seri Ismail Sabri merupakan antara calon utama yang akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi sudah tentulah berdasarkan kepada senario tersebut, maka pembentukan kabinet yang pertamanya akan didominasi oleh parti-parti Perikatan Nasional juga yang sebelum ini, terutamanya UMNO, Bersatu, PAS, GPS dan parti-parti kecil yang lain, MIC, MCA dan juga di Sabah. Jadi bagi saya, dominasi utama sudah tentulah barisan kabinet nanti terdiri daripada mereka-mereka yang datang daripada parti-parti yang membentuk PN ini semula. Dan saya juga kira oleh kerana UMNO akan menjadi parti yang mendukung kerajaan selepas ini, maka sudah tentulah jawatan-jawatan utama juga akan diberikan kepada wakil rakyat daripada UMNO. Dan kita tahu bahawa mungkin apabila Presiden ataupun Perdana Menteri itu adalah merupakan daripada UMNO, timbalan saya jangkakan akan datang daripada Parti Bersatu. Mungkin antara calon yang disebut sekarang ini ialah Hamzah Zainuddin yang merupakan antara calon-calon yang disebut untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Maka menteri-menteri lain juga mungkin akan berubah, terutama mengambil kira bahawa jawatan-jawatan utama pasti juga akan ditukar di antara wakil rakyat daripada Bersatu dan juga daripada UMNO sendiri. Jadi saya kira mungkin akan ada muka-muka baru juga akan dimasukkan di dalam kabinet, terutama mengambil kira sokongan kepada Perdana Menteri nanti dan juga mengambil kira pentingnya untuk mengeratkan lagi perpaduan dan keutuhan parti, terutama di kalangan pimpinan UMNO itu sendiri. Ini menghadapi situasi di mana kes COVID masih lagi meningkat sedia ada ketika ini. Kita ada krisis ekonomi dan juga pembangunan sosial. Jadi bagaimana dengan pemilihan muka-muka yang akan ke barisan Kabinet Perdana Menteri yang baru ini boleh memastikan bahawa strategi yang dirancang adalah betul dalam memastikan perkara-perkara ini dapat diatasi sebaiknya dalam kita dalam usaha nak menuju ke satu fasa di mana kes COVID berkurangan, ekonomi bertambah baik dan juga kehidupan sosial masyarakat bertambah baik, Prof? Saya kira untuk memastikan kesinambungan dalam pentadbiran, terutama berkaitan dengan usaha kerajaan untuk menangani wabak COVID dan juga dari segi membangunkan ekonomi, sudah tentulah menteri-menteri yang sebelum ini menjawat jawatan yang penting seperti kalau kita tengok KJ di Mosti, Datuk Seri Adham Baba di Kementerian Kesihatan, saya kira mereka ini akan tetap dikekalkan. Mengambil kira pengalaman dalam menguruskan keadaan semasa sebelum ini. Jadi kalau diubah mungkin sukar untuk memastikan kelancaran perjalanan dasar-dasar yang dibuat sebelum ini, dan juga kerana kita tahu bahawa KJ amat aktif dan dedikasi dalam melaksanakan program vaksinasi di seluruh negara. Jadi saya kira pastilah dengan meletakkan mereka pada posisi yang sama, kementerian yang sama untuk memudahkan kelancaran program-program yang telah dirancang sebelum ini. Ini termasuklah juga saya kira dari segi ekonomi, saya jangkakan Menteri Keuangan sebelum ini pasti akan terus dikekalkan kerana beliau antara individu yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program terutama dari segi bantuan-bantuan keuangan dan sebagainya. Jadi ini
tiga kementerian yang saya rasa mungkin tidak akan banyak perubahan kerana penting untuk meneruskan kesinambungan dari segi kelancaran pentadbiran terutama dasar-dasar yang telah dilaksanakan sebelum ini. Baik, saya suka bila Prof menyebut mengenai tiga kementerian tersebut dan saya juga ada soalan sebenarnya berkaitan sebab dalam aspek pemikiran rakyat Malaysia bagaimana untuk mengekalkan wajah-wajah sama bagi meneruskan dasar-dasar ataupun perancangan yang telah dijalankan sebelum ini khususnya dalam isu kesihatan, ekonomi dan juga sosial. Jadi Prof, macam mana pula Prof melihat kita nak bercakap mengenai persepsi rakyat sebab ini merupakan pertukaran kepimpinan dan Perdana Menteri baru akan diumumkan dalam masa terdekat dan pastinya mungkin sekiranya berlaku perubahan dalam sinergi kabinet yang baru ini. Bagaimana Prof melihat perubahan individu tersebut mampu untuk membawa semua strategi dan dasar yang sama telah dirancang dalam kerajaan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, Prof? Okey, yang pertama saya rasakan dan Perdana Menteri yang baru nanti juga pasti akan sensitif dengan pandangan-pandangan daripada masyarakat kerana kita tahu pada kabinet yang lepas terdapat beberapa menteri yang tidak begitu menonjol, yang tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sering mendapat kritikan daripada masyarakat. Seringkali dalam sosial media kita dapati di kalangan kebanyakan menteri ini ada yang tidak menunjukkan prestasi yang memperangsakan. Jadi saya kira ini mungkin kita sekejap Prof sebab kita ada visual terbaru di mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Ahli Parlimen Beras telah dilaporkan bergerak ke istana dan ini antara visualnya yang dapat kita saksikan ketika ini. Dan pastinya ini perbincangan saya dengan Prof akan saya teruskan sebentar lagi kepada anda yang sedang menonton. Ini adalah situasi terkini yang dapat kami laporkan di Istana Negara dan pastinya sekiranya ada sebarang laporan lanjut, laporan terkini mengenai sebarang pergerakan masuk dan pergerakan keluar dan apa-apa yang mungkin wartawan di lokasi kami dapat info akan kami kongsikan kepada anda kerana wartawan kami Ridauddin Daud saya percaya berada di sana dan bersedia untuk berkongsi apa saja info terkini yang akan kami bawakan. Selepas ini susulan pertemuan ataupun sesi menghadap bersama dengan yang di Pertuan Agong ini dan kita akan teruskan mungkin dengan Profesor Dr. Ahmad Martada. Mungkin kita boleh kecilkan visual tersebut dan kita letakkan bersebelahan di box Dr. Ahmad Martada di mana kita nak terus membincangkan situasi terkini. Seperti soalan saya tadi kepada Prof. Dr. Ahmad Martada, bagaimana Prof melihat sekiranya berlaku perubahan dalam kabinet baharu di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru ini akan mampu meneruskan dasar-dasar sedia ada dan strategi-strategi dalam menangani COVID-19, ekonomi dan sebagainya. Prof. Ahmad Martada, mungkin boleh teruskan. Saya pasti seperti yang saya katakan tadi bahawa akan ada perubahan dalam susunan kabinet kerana beberapa menteri sebelum ini tidak begitu menonjol dan tidak menunjukkan prestasi yang baik dan sering mendapat kritikan daripada masyarakat. Jadi individu-individu sebegini sudah tentulah sebaiknya tidak lagi dikekalkan di dalam kementerian-kementerian tertentu. Terutama kita perlu mengambil kira bahawa kerajaan yang akan wujud selepas ini tempohnya agak dekat kerana dalam 1 tahun setengah lebih saja sebelum kita mengadakan pilihan raya. Jadi sudah tentulah Perdana Menteri mahukan supaya kabinet nanti akan menjadi antara kabinet yang berfungsi dengan sepenuhnya dan kurang mempunyai masalah-masalah ataupun non-performing ministers. Kerana untuk mereka ini menuju PRU yang ke-15, mereka mesti menunjukkan prestasi yang baik untuk meyakinkan masyarakat supaya mereka boleh diberi peluang lagi pada PRU yang akan datang. Jadi saya kira pemilihan menteri-menteri dan timbalan menteri sangat penting, terutama untuk memastikan bahawa sokongan masyarakat terhadap kekuatan dan keutuhan kabinet selepas ini akan dapat berterusan sehingga pasca PRU ke-15 nanti. Jadi saya kira mana-mana menteri-menteri yang tidak menunjukkan prestasi yang baik maka mereka ini perlu digantikan dan perlu diletakkan calon-calon ataupun ahli-ahli parlimen yang mungkin telah menunjukkan prestasi yang sebelum ini menunjukkan prestasi yang baik ataupun memberikan peluang kepada muka-muka baru terutama wakil-wakil rakyat yang belum pernah berada dalam kabinet untuk dilantik sebagai menteri ataupun timbalan menteri kerana yang lebih penting pada mata rakyat ialah mereka-mereka yang akan dilantik itu dapat terus melaksanakan apa juga tugas dan tanggungjawab terutama memastikan bahawa negara boleh menghadapi wabak COVID-19 ini dengan lebih teratur, sistematik dan baik dan yang kedua membangunkan ekonomi ke arah memastikan bahawa
rakyat akan boleh mendapat pekerjaan, sektor ekonomi akan bertambah aktif, dan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya dapat diberikan untuk membuka lebih banyak lagi sektor supaya rakyat akan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Baik, Prof. Kita sedar bahawa mungkin dalam pembentukan kerajaan seterusnya ini akan melibatkan beberapa gabungan parti-parti politik yang bergabung. Jadi bagaimana Prof melihat keperluan untuk memberikan kedudukan sama rata kepada pemimpin-pemimpin terlibat dalam pembentukan kabinet baru ini? Adakah itu soal yang penting, Prof? Sebab kita tak nak nantikan bila dah ada, mungkin dalam pembentukan kabinet baru, sekiranya satu gabungan menguasai, memonopoli atau menguasai, mendominasi kabinet yang baru ini, satu gabungan lagi tidak berpuas hati dan perkara-perkara yang kita tak nak mahukan, kita tak nak saksikan lagi mungkin akan berlaku lagi. Jadi bagaimana Prof melihat strategi perancangan itu, Prof? Ya, saya kira Datuk Seri Ismail Sabri, jika beliau dilantik menjadi Perdana Menteri, mungkin beliau telah sensitif dengan apa yang berlaku sebelum ini. Kerana kritikan apabila Bersatu yang mempunyai jumlah kerusi yang kecil daripada UMNO, tetapi jumlah menteri adalah banyak berbanding dengan rasio ahli parlimen mereka. Jadi ini satu perkara yang perlu difikirkan dengan lebih teliti untuk mengurangkan masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Jadi saya kira perletakan jawatan-jawatan menteri juga mesti mengambil kira peranan parti-parti komponen yang ada di dalam Perikatan Nasional. Saya kira mungkin peranan daripada GPS Sarawak sendiri juga perlu diberikan perhatian, di samping memastikan juga individu-individu di dalam parti UMNO, Parti Bersatu PAS, di samping juga kita lihat MIC, MCA dan juga parti-parti kecil daripada Sabah turut diberi peluang untuk memegang. Bagi saya, keutamaan Perdana Menteri dan kerajaan yang akan dibentuk nanti mestilah kepada performing ministers. Sesiapa yang boleh menunjukkan prestasi yang baik dan telah terbukti bahawa mereka ini mampu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik, maka mereka ini perlu diberi peluang. Dan Perdana Menteri dan Kabinet yang baru, kerajaan yang baru mesti memastikan bahawa antara kabinet-kabinet yang tidak menunjukkan prestasi yang baik sebelum ini, mereka ini hendaklah diganti. Walaupun mungkin ini akan menimbulkan rungutan ataupun ketidakselesaan di kalangan pimpinan parti-parti tersebut, namun yang lebih penting dalam masa yang singkat untuk kerajaan baru untuk mentadbir negara lebih kurang 1,5 tahun ini, mereka mesti terus melantik mereka-mereka yang telah terbukti kejayaan dalam menunjukkan prestasi yang cemerlang sebelum ini. Baik. Prof ada sebut tadi mengenai penglibatan GPS, sebab kita tahu GPS sebelum ini bersama dengan PN merupakan rakan strategik Perikatan Nasional PN itu sendiri. Jadi Prof, bagaimana Prof melihat pula ada cadangan pula dari pihak berkepentingan pemimpin GPS itu sendiri yang mahukan mungkin jawatan timbalan Perdana Menteri ditawarkan kepada pemimpin dari GPS untuk pembentukan kabinet kali ini. Bagaimana Prof melihat kepentingan jawatan TPM kepada pemimpin dari Sabah dan Sarawak dalam pembentukan kabinet baru ini, Prof? Ideally memang kita mahukan supaya gabungan daripada Sabah dan Sarawak ini kalau boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya, kan ideally itu sepatutnya sesuatu yang mungkin akan memberikan peluang yang agak sama kepada negeri-negeri terutama Sabah dan Sarawak yang sebelum ini tidak begitu mendapat peluang dalam kabinet. Namun kalau kita lihat dari segi realistik, mungkin selalunya amalan-amalan sebelum ini ialah presiden atau Perdana Menteri ataupun timbalan datang daripada parti yang mempunyai jumlah kerusi yang besar di dalam parlimen. Dan kalau kita lihat kenyataan daripada GPS sendiri, mereka menyatakan bahawa dengan jumlah kerusi yang hanya 18, mungkin mereka tidak akan menuntut kementerian ataupun jawatan-jawatan yang tinggi. Jadi saya difahamkan mungkin mereka merujuk kepada jawatan timbalan menteri. Walaupun ini menunjukkan satu, kalau kerajaan baru dapat melakukan ini merupakan satu gesture yang sangat baik. Terutama untuk mengeratkan lagi hubungan di antara persekutuan dan juga negeri-negeri di Sabah dan Sarawak. Namun saya kira mungkin kerana sebelum ini Datuk Seri Fadilah Yusof merupakan juga Menteri Kanan,
yang datang daripada GPS, saya rasa mungkin amalan itu akan diteruskan, di mana mungkin ia juga akan meletakkan menteri kanan daripada GPS di posisi kabinet seperti mana sebelum ini, tapi mungkin bukan pada masa ini, kerana bagi saya yang lebih penting pada ketika ini ialah sudah tentulah parti-parti yang mempunyai kerusi yang banyak, mereka pasti akan dilantik untuk jawatan yang penting seperti Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Prof, saya suka bila Prof menyebut pastinya kedudukan yang orang kata yang prominent ataupun yang lebih utama akan diberikan kepada gabungan yang memiliki majoriti dalam sesuatu gabungan itu sendiri. Jadi adakah dengan apa yang Prof katakan itu, kita akan adakah akan ada menteri atau timbalan menteri yang dilantik dalam istilah tangkap muat semata-mata sebagai menghargai sokongan kepada melihat kerajaan? Adakah itu sekiranya berlaku, bagaimana kita nak memastikan pelantikan itu wajar dan mampu menghasilkan pemimpin ataupun ke menteri yang bukan underperformance punya menteri? Ya, saya kira macam saya sebutkan tadi, Perdana Menteri dan kerajaan yang baru nanti pasti akan meneliti perkara ini, kerana bagi saya tempoh mereka untuk memegang jawatan pentadbiran ini pendek, setahun setengah saja. Jadi kalau mereka meletakkan just because seseorang itu telah menyokong mereka sebelum ini, tapi tidak mempunyai bukti yang kukuh bahawa mereka ini akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, maka mungkin itu agak sesuatu yang sukar, kerana dalam 1,5 tahun ini mereka perlu membuktikan, kerana ini akan membawa kepada kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan yang akan wujud selepas ini, selepas pasca PRU yang ke-15. Jadi kalau mereka hanya menjadikan sandaran atas sokongan yang diberikan tanpa melihat keupayaan seseorang, terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang amat berat. Ya, kerana kalau kita lihat, kita sekarang sudah pun berada dalam proses pemulihan. Namun tumpuan yang perlu diberikan ialah kepada pembangunan ekonomi. Dan untuk itu kita memerlukan menteri-menteri yang mampu untuk memastikan supaya hala tuju negara akan menjadi lebih baik, dan juga program-program dan dasar-dasar kerajaan itu mesti dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Kerana kita lihat perbelanjaan negara sebelum ini banyak ditumpukan kepada pemulihan kesihatan. Namun dengan kelulusan bajet sebelum ini, banyak lagi program-program yang perlu dilaksanakan, terutama tumpuan kepada pembangunan ekonomi. Jadi saya kira menteri-menteri yang akan dilantik ini mesti menteri-menteri yang boleh terus turun padang dan melaksanakan tugas mereka. There is no honeymoon period anymore untuk orang-orang baru kalau yang dilantik. Jadi sebab itu saya rasa pelantikan menteri-menteri yang akan dibuat nanti dalam kabinet yang baru, mereka yang pasti yang telah mempunyai pengalaman, terutama sebelum ini menunjukkan prestasi yang baik dalam menduduki jawatan-jawatan menteri. Sama ada sebelum ini mungkin menteri, saya bagi contoh mungkin Datuk Mahathir Khalid, sebab sebelum ini telah menjadi menteri dan menunjukkan prestasi yang baik dan merupakan naib presiden. Saya kira mungkin beliau juga akan terus dilantik sebagai menteri berdasarkan kepada prestasi beliau sebelum ini. Dan juga mungkin dalam masa yang sama, saya pasti juga timbalan-timbalan menteri yang menunjukkan prestasi yang baik juga sebelum ini akan pasti juga diangkat menjadi menteri, kerana mereka telah berada dalam kerajaan dan mungkin sebahagian daripada mereka telah menunjukkan prestasi yang baik. Jadi saya kira keutamaan kerajaan baru ialah berdasarkan kepada prestasi sebelum ini. Jadi kalau meletakkan nama-nama ataupun wakil-wakil rakyat yang tidak menunjukkan prestasi yang baik ataupun tidak mempunyai keupayaan, saya kira ia akan mampu untuk mencetuskan lebih banyak kebimbangan dalam masyarakat dan akan memberikan kesan dan tekanan kepada kerajaan yang akan wujud selepas ini. Baik. Okey Prof, macam Prof katakan tadi, there's no honeymoon untuk semua mereka yang bakal dipilih untuk untuk sama-sama duduk dalam kabinet baru kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri yang baru. Jadi sekiranya begitu, dan Prof juga mengatakan beberapa figura-figura utama yang mungkin harus kekal di jawatan yang sedia ada ketika ini. Jadi adakah perlu atau tidak penambahan portfolio baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru ini? Dan sekiranya perlu penambahan beberapa portfolio baru, apakah yang perlu ditekankan oleh Perdana Menteri yang baru itu sendiri, Prof?
Okey, bagi saya tumpuan utama ialah untuk memajukan ekonomi. Ini bagi saya sangat penting. Bagi saya mungkin bukan portfolio kementerian yang baru, tapi lebih kepada satu jawatan kuasa khas yang akan dibentuk terutama di kalangan menteri-menteri yang berkaitan dengan hal ehwal ekonomi. Jadi kerana bagi saya itu lebih realistik daripada melantik menteri-menteri baru yang mungkin akan melaksanakan tugas mereka berpandukan kepada perkara-perkara baru. Misalnya jika ada kementerian baru, ada portfolio baru, ia akan menyukarkan mereka untuk menyesuaikan diri dan dalam masa sama memastikan bahawa dasar-dasar kerajaan. Jadi usaha untuk melaksanakan tugas itu akan mengambil masa, sedangkan yang lebih praktikal dan pragmatik ialah dengan penubuhan jawatan kuasa khas. Misalnya mungkin ada jawatan kuasa khas untuk tujuan membangunkan ekonomi yang akan terdiri daripada menteri-menteri yang mungkin sektor mereka adalah lebih menjurus kepada sektor ekonomi seperti Menteri Keuangan, seperti Menteri MITI. Jadi mungkin ini adalah aspek-aspek yang boleh ditekankan lagi ke arah memastikan bahawa tumpuan negara di samping memastikan negara dapat menguruskan aspek kesihatan dengan lebih baik, vaksinasi dengan lebih baik. Yang lebih utama sekarang ini, fasa yang kedua bagi saya ialah membangunkan ekonomi. Dan untuk tujuan itu, maknanya menteri-menteri yang berkebolehan perlulah digembeling secara bersama-sama supaya tidak ada lagi, kerana kita lihat dalam kabinet sebelum ini kita dapati tidak sehaluan Menteri MITI membuat keputusan sebegini, kemudian kita dapati Menteri Keuangan membuat Menteri Kesihatan membuat keputusan yang sebegini, seolah-olah tidak ada koordinasi di antara kementerian. Jadi sudah tentulah ini tanggapan masyarakat sebelum ini, dan bagi saya perkara ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan baru dengan menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet khas untuk membangunkan sektor ekonomi, di mana menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal ekonomi mereka ini perlu digerakkan secara lebih intensif untuk memastikan bahawa tumpuan kerajaan di samping menguruskan aspek kesihatan COVID-19 ialah untuk menaikkan semula sektor ekonomi dan menggerakkan semula aktiviti-aktiviti ekonomi yang sebelum ni kita lihat terganggu dan ada kalanya sekejap buka sekejap tutup. Jadi jika sekiranya aktiviti ekonomi dapat digerakkan secara lebih sistematik melalui kerjasama di antara jawatan kuasa kementerian-kementerian yang berkaitan, saya kira ini lebih praktikal berbanding dengan membina ataupun membuat satu portfolio baru, melantik menteri baru yang mungkin seseorang itu perlu tahu terutama dari segi pelaksanaan sesuatu dasar, terutama dari segi perancangan keuangan dan sebagainya. Jadi lebih elok kementerian-kementerian yang berkaitan dengan ekonomi digabungkan ataupun digerakkan melalui satu jawatan kuasa khas. Baik, Prof. Saya suka sebenarnya cadangan jawatan kuasa melibatkan sektor tertentu. Jawatan kuasa kabinet khas perlu ditubuhkan dalam usaha untuk menyelamatkan ekonomi negara, memulihkan keadaan ekonomi semasa, dan juga mungkin tumpuan boleh diberikan juga kepada jawatan kuasa yang memberi tumpuan khas kepada pemulihan exit plan untuk COVID-19. Jadi sekiranya jawatan kuasa ini ditubuhkan, adakah Prof melihat pentingnya penglibatan daripada pemimpin dari parti pembangkang sendiri, Prof? Ya, bagi saya inilah peluang untuk kerajaan yang akan dibentuk selepas ini untuk menjemput. Kerana kalau kita lihat plan pemulihan yang telah diutarakan oleh Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir, beliau memang telah menggariskan plan pemulihan untuk keluar daripada COVID ini melalui pelantikan tokoh-tokoh, bukan saja daripada tokoh-tokoh kesihatan, tokoh ekonomi, tokoh akademik dan sebagainya. Jadi mungkin dengan penubuhan jawatan kuasa sebegini, maka kerajaan boleh melantik pihak-pihak yang mempunyai kepakaran di dalam bidang-bidang tertentu untuk turut sama terlibat dalam membangunkan dan menyelesaikan masalah dua isu yang sangat penting, iaitu kesihatan dan juga ekonomi. Jadi saya kira ketika inilah sesuai dengan titah yang di-Pertuan Agong sendiri supaya kerajaan memastikan penglibatan pihak-pihak pembangkang ataupun wakil rakyat pembangkang. Jadi mungkin kita akan melihat mungkin peranan yang lebih besar yang boleh dimainkan oleh wakil rakyat pembangkang dan juga NGO yang lain yang mempunyai kepakaran untuk sama-sama membantu kerajaan. Jadi saya kira dengan adanya jawatan kuasa sebegini, maka ruang
untuk mereka-mereka yang ingin melibatkan diri di dalam kerajaan, terutama sebelum ni yang sering mengkritik kerana mereka tidak diberi peluang dan sebagainya, maka mungkin dengan adanya ruang sebegini mereka boleh mendapat peluang untuk menyalurkan apa juga pandangan berdasarkan kepakaran masing-masing untuk memastikan bahawa isu penting yang akan diberikan tumpuan nanti akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, terutama berdasarkan kepada kepakaran masing-masing. Okey Prof, bukan sekadar kepada kerjasama daripada parti pembangkang dalam sesuatu jawatan kuasa yang mungkin akan ditubuhkan di bawah pentadbiran Perdana Menteri baru, kita juga melihat kerjasama rentas politik. Dan perkara ini mungkin sebelum ini sudah dibincangkan berulang-ulang kali. Jadi bagaimana Prof melihat keperluan untuk Perdana Menteri yang baru selepas ini untuk meneruskan kerjasama rentas politik ini? Bagi saya menjangkakan dalam keadaan sekarang walaupun kerajaan baru yang akan dibentuk ini mempunyai majoriti, tetapi jumlah majoritinya tidak besar. Saya jangkakan dalam 114 berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kita dapat, sekadar 114, dan 114 bukanlah satu angka yang melegakan ataupun meyakinkan untuk memastikan kestabilan kerajaan baru yang akan dibentuk. Jadi saya kira perlu kerajaan baru nanti memberi ruang dan peluang juga untuk meneroka kerjasama dengan parti-parti yang lain, dan saya jangkakan berdasarkan kepada kenyataan Warisan dan juga kenyataan Parti Pejuang, maka mungkin Pejuang dan Warisan boleh digembeling bersama untuk membentuk kabinet yang baru. Jadi mungkin saya jangkakan juga akan ada wakil daripada Warisan dan wakil daripada Pejuang yang akan dilantik sebagai Menteri Kabinet nanti. Kerana jika ini berlaku, maka sudah tentulah jumlah sokongan akan bertambah. Kalau kita lihat kepada angka, Warisan mempunyai 8, Bersatu mempunyai 4. Jadi ini sudah 12. Ditambah dengan sokongan yang sedia ada 114, maka sudah tentulah ia akan menjadi lebih stabil dari segi kedudukan kerajaan. Dan jika ini berlaku, yang pertama penting untuk kestabilan politik negara sehinggalah PRU yang ke-15 nanti. Yang kedua, ia juga adalah selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong sendiri untuk kerajaan baru nanti cuba untuk mengadakan kerjasama politik rentas sempadan ideologi politik. Jadi sudah tentulah dengan adanya kerjasama di antara PN dan juga Warisan ataupun Pejuang ini, saya jangkakan maka ia akan menstabilkan lagi politik di negara kita, dan tumpuan boleh diberikan kepada usaha-usaha yang lebih berfaedah dan yang lebih penting, iaitu seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, memastikan supaya negara keluar daripada pandemik COVID-19, dan di samping itu melihat dan memastikan bahawa sektor ekonomi diberi tumpuan semula supaya pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih rancak selepas ini. Jadi tanpa kestabilan politik, apa juga yang kita sebut ini tidak akan dapat berlaku. Senario yang sama mungkin berlaku semula kalau hanya 114. Mungkin akan ada perubahan selagi mana kita tidak ada akta lompat parti. Selagi itulah akan ada usaha-usaha untuk memancing wakil-wakil rakyat untuk berubah kem dan sebagainya. Jadi sehingga adanya akta tersebut, maka saya kira tindakan yang lebih realistik pada ketika ini ialah untuk menjemput parti-parti kecil juga untuk bekerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini, iaitu dalam konteks ini mungkin Warisan, yang kita pun lihat bahawa kita dapati kenyataan beberapa pemimpin mereka sudi untuk bekerjasama, termasuklah kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir sendiri yang menyatakan jika dijemput untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, apakah beliau mahu, dan Tun memberikan persetujuan bahawa mungkin beliau boleh menimbangkan untuk bekerjasama. Jadi ini bagi saya, jika ini tercapai, insya-Allah kestabilan politik akan dapat dicapai. Selain daripada kestabilan politik, apabila kita bercakap dari sudut kestabilan politik, ia juga penting untuk kestabilan ekonomi, kestabilan sosial dan sebagainya. Jadi ini yang penting, kerana kita tak mahu senario yang sama berlaku berulang kembali seperti sebelum ini. Betul. Dengan adanya sokongan daripada Warisan dan juga Pejuang, sudah pastilah
kestabilan politik akan berlaku kerana sokongan akan melebihi 130. Jadi ini bagi saya sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa kerajaan baru yang akan dibentuk nanti mampu untuk bertahan sehinggalah pada PRU yang ke-15 yang mana mungkin dalam setahun setengah lagi bagi saya akan berlaku. Jadi sudah tentulah tumpuan kerajaan baru nanti apabila politik stabil, maka mereka boleh menumpukan sepenuh perhatian mereka ke arah menguruskan hal ehwal kesihatan dan juga hal ehwal ekonomi. Baiklah, itu tadi perkongsian dan perbincangan yang cukup menarik bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Ketua Kluster Tabik Urus dan Integriti UUM. Terima kasih banyak Prof.